Jadi malam nisfu Sya'ban berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Hadis riwayat Imam Ibn Majah rahmatullahi alaih. Nabi beritahu sesungguhnya Allah akan memerhatikan pada malam nisfu Sya'ban akan hamba-hambanya. Allah akan perhati hamba Allah pada malam tersebut. Maka Allah akan ampunkan seluruh makhluknya, melainkan dua manusia. Yang pertama, musyrik, orang yang melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang bermusuhan, orang yang berdendam antara satu sama lain, orang yang membenci antara satu sama lain. Itu makna musyahin. Dua jenis manusia ni confirm Allah tak akan ampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah. Marilah kita semua bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah dapat lagi kita bersama-sama berada di rumah Allah, berjemaah mendirikan salat. Seterusnya kita duduk dalam taman-taman syurga. Kita berdoa dan berharap moga-moga sebagaimana sukanya kita dengan majlis ilmu, majlis agama di dunia, moga-moga nama kita tercatat sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah juga, kita sudah masuk ke bulan Sya'ban. Satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia ada kelebihan dia tersendiri. Sebagaimana bulan-bulan Islam yang lain ada kelebihan, begitu jugalah dengan bulan Sya'ban. Antara yang ada berkaitan bulan Sya'ban sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya, ya Rasulullah, dia tanya sebab dia tengok Nabi SAW banyak puasa bulan Sya'ban. Kata dia, aku tak pernah nampak Tuan begitu sekali berpuasa lebih daripada bulan Sya'ban. Maksudnya dalam banyak-banyak bulan, bulan Sya'ban ni banyak sangat puasa, kata Sayyidina Usamah bin Zaid. Maka kata Nabi SAW, zalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun
Hadis riwayat Imam Nasa'i rahmatullahi alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang Nabi puasa, yakni bulan Syaban itu adalah satu bulan yang ramai manusia lalai daripadanya, yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hikmah lalai di situ maksudnya ialah orang tak sibuk sangat nak buat persiapan Ramadan. Kita buat persiapan juga, tapi persiapan makan. Bukan itu yang dimaksudkan. Siap makan tu biasa lah. Itu memang tak dinafikan. Tapi maksud bukan itu yang dimaksud bersiap. Bersiap untuk Ramadan ialah dengan amal. Kita punya dalaman dah ready ke nak puasa? Kita punya tubuh badan dah sedia ke nak bangun malam qiyamul lail? Tubuh badan kita dah sedia ke nak baca Quran banyak-banyak bulan Ramadan? Bulan Ramadan bulan Quran. Maka sebab itu Nabi kata bulan Syaban ni ramai orang buat tak peduli. Buat tak tahu je dengan Syaban ini. Ini Nabi yang kata. Dan Nabi beritahu lagi bulan Syaban ini ialah satu bulan yang diangkat amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata, aku suka bahawa amal aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Sebab tu Nabi banyak berpuasa. Sebab bulan Syaban bulan dinaikkan amal daripada dunia bawa depan Allah. Jadi nak amal itu dipamerkan dalam keadaan berpuasa, maka sebab tu Nabi berpuasa. Jadi siapa mampu puasa raya bulan Syaban, dia bukanlah wajib, tapi Nabi banyak hari berpuasa di bulan tersebut. Itu juga sebagaimana riwayat pada sana Aisyah pun beritahu Nabi begitu banyak puasa. Cuma ada satu lagi perkara yang berkaitan bulan Syaban ini, iaitu dia ada satu malam. Namanya malam bukan malam Jumaat. Malam 7 likur, bukan. Malam nisfu Syaban. Jadi malam nisfu Syaban berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Hadis riwayat Imam Ibn Majah rahmatullahi alaih. Nabi beritahu sesungguhnya Allah akan memerhatikan pada malam nisfu Sya'ban akan hamba-hambanya. Allah akan perhati hamba Allah pada malam tersebut. Maka Allah akan ampunkan seluruh makhluknya, melainkan dua manusia. Yang pertama, musyrik, orang yang melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang bermusuhan, orang yang berdendam antara satu sama lain, orang yang membenci antara satu sama lain. Itu makna musyahin. Dua jenis manusia ni confirm Allah tak akan ampunkan pada malam nisfu Syaban. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, bulan Syaban dah sampai dah pun. Nisfu Syaban je belum sampai. Kalau ikut kalender 25 Februari, hari Ahad. Jadi maknanya hari Ahad tu, maghrib tu baru masuk nisfu Syaban, 16 Syaban. Maka kita berusahalah sebelum malam-malam itu datang. Syirik tu memang confirm lah kita jangan buat. Sebab syirik ni bukan hanya tak ampun dosa, amal ditolak. Tapi yang kedua tu, berdendam tu, musyahin, bermusuhan. Jadi kita cubalah selesaikan masalah antara kita satu sama lain. Kod-kod ada, tapi insya-Allah lah kalau datang masjid ni tak ada. Mungkin dengan orang lain kat luar. Jadi kita cuba bermaafan. Bulan Syaban adalah bulan terbaik untuk kita bermaafan antara satu sama lain. Bukan bulan Syawal. Bulan Syawal tu dia bukan lebih kepada bermaafan. Bulan Syawal adalah untuk kita ziarah menziarahi, untuk bersilaturahim sahaja. Tidak ada kait dengan bermaafan. Sebab apa? Sebab bulan Syaban dah bermaafan, dah berbaik. Masuk Ramadan lagi lah baik. Bila jumpa Syawal, macam biasa lah, dia senyum macam biasa. Cuma bulan Syawal ni antara bulan terbaik lah kita nak satu rahim dengan keluarga yang jarang-jarang jumpa. Inilah masanya. Tapi bulan Syaban ni ditekankan untuk kita bermaafan. Moga-moga lah Allah maafkan kita pada malam tersebut. Kita tak tahu malam tu kita dah ampunkan atau tidak. Maka cubalah selesaikan apa saja hubungan tak baik sesama kita orang Islam, kaum kerabat kita dan sesiapa saja. Para jemaah yang saya hormati, masuk kepada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih.
Masih lagi bercerita tentang hak jiran. Jadi jiran ni antara satu masalah besar. Jadi sebenarnya boleh ikutkan masalah negara juga. Hak jiran, jiran punya urusan. Saya baca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Humaid qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Muhammad bin Sa'd qala sami'tu Aba Zaibah al-Kala'i أبا ضيبة الكلاعية قال سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله وقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره وسألهم عن السرقة قالوا حراما حرمها الله عز وجل ورسوله فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Tajuk yang saya baca tadi ialah bab mengenai hak jiran. Hadis ni riwayat daripada seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Miqdad. Jadi kalau orang tanya nak pergi nama anak, Miqdad pun boleh Mim qaf dal alif dal. Miqdad. Nama sahabat Nabi Jadi Sayyidina Al-Miqdad tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah telah bertanya pada sahabat-sahabatnya tentang zina. Maknanya tengah duduk bersama dengan Nabi tu, tiba-tiba Nabi bercakap. Nabi sebut pasal zina. Maknanya Nabi tanya, apa hukum zina pada pandangan kamu semua? Tanya sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi semua jawab, haram. Zina adalah haram. Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Maka terus Nabi SAW sebut, sesungguhnya seorang lelaki berzina dengan 10 orang wanita. 10 orang wanita disebut hadis. Seorang lelaki berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih ringan kepada dia daripada dia berzina dengan isteri jirannya. Walaupun seorang. Maksudnya berat satu orang yang terlibat jiran ni. Dia berzina dengan si isteri jiran, lagi teruk daripada dia berzina 10 orang. Kata lagi Nabi tanya pada sahabat tentang mencuri. Maka sahabat jawab misalnya yang sama, haram, mencuri adalah haram. Maka Nabi SAW beritahu dan sahabat beritahu lagi, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya tentang mencuri. Maka Nabi jawablah, sesungguhnya seorang yang mencuri 10 rumah, rompak 10 rumah, itu lebih ringan bagi dia daripada rompak sebuah rumah jiran. Jiran dia sebelah, pergi rompak jiran tu. Itu lebih teruk daripada dia rompak 10 biji rumah. Mana apa? Sebab jiran. Jadi jiran, kemuliaan dia Allah jaga sangat-sangat. Sebab tu ada hadis yang lain yang sebelum ni saya pernah sebut, malaikat Jibril berterusan menyuruh Nabi suruh jaga hak jiran. Sampaikan Nabi menyangka bahawa jiran layak dapat harta pusaka. Mana ada jiran dapat harta pusaka kalau dia bukan kawan kerabat? Tapi seolah-olah begitu sekali. Sebelum saya terus kepada hadis seterusnya, makna hadis ni dia ada banyak huraian. Antaranya yang dihuraikan oleh ulama, dia kata hadis ni sebenarnya hadis ni umum. Ada hadis yang lebih khusus lagi daripada hadis yang disebutkan, iaitu hadis riwayat pada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Saja kongsi ilmu pasal hadis Kadang-kadang kita dengar perkataan muttafaqun alaih. Pernah dengar tak? Tengah-tengah dalam khutbah Jumaat ke? Hadis riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu siapa? Bukan nama orang tu muttafaqun alaih bukan. Muttafaqun alaih ialah maknanya hadis yang sama diriwayatkan oleh dua imam besar, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sama maknanya dalam kitab Sahih Muslim pun ada, dalam kitab Sahih Bukhari pun ada. Maka bila hadis yang sama ada dua-dua ulama besar ni riwayat hadis yang sama, maka hadis itu disebut muttafaqun alaih. Itu istilah hadis Kalau hadis itu tak sama, maka dia akan sebut rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tak samalah maknanya.
Sebab tu dia akan disebut secara khusus. Baik, hadis tu, dalam hadis itu disebutkan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Dia tanya pada Nabi. Maka Nabi jawab, "Anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Kamu membuat sekutu bagi Allah sedangkan Allah menciptakan kamu. Kamu tahu Allah tu Tuhan yang mencipta kamu, tapi kamu menyekutukan dia. Buat syirik pada Allah. Ini dosa yang besar. Tanya lagi, Sayyidina Ibnu Mas'ud tanya lagi, "Summa ayyu?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta qatula waladaka khasyata ay yata'ama ma'aka." Kamu membunuh anak kamu sendiri kerana kamu takut dia makan bersama kamu. Ni dulu, cerita dulu Orang Arab dulu memang bunuh anak. Bahkan mereka ada yang malu dapat anak perempuan. Ada juga yang bunuh anak lelaki. Tapi ramainya orang Arab dulu, ini Arab jahiliah sebelum Islam, mereka membunuh anak. Sebagaimana ada ayat Quran, bila diberitahu tentang dia dapat anak perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil untha, diberitahu pada dia dapat anak perempuan, walla wajhuhu muswadda, terus berubah muka dia jadi hitam. Maksudnya merah, tak puas hati. Dia jadi apa? Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Allah cerita panggil orang Arab dulu, bila dia dapat je anak perempuan, dia tak gembira, dia muka marah, malu, dia akan sembunyikan anak dia daripada orang ramai. Dan dia berfikir, sama ada nak simpan anak tadi, bela anak tu sampai besar dan kadang sanggup tanggung hina, masyarakat hina dia, atau dia tanam anak tu hidup-hidup. Kemudian Allah sebut, "Ala sa'a ma yahkumun." Buruknya apa yang mereka buat hukuman. Ini cerita orang Arab dulu. Mereka bunuh anak tu hidup-hidup. Sekarang ni pun ada orang bunuh anak juga. Mana kata orang sekarang ni lagi teruk daripada orang dulu. Orang dulu dia bunuh anak sebab dia berbangga dengan anak lelaki. Tapi kena tahu juga kenapa dia nak ada anak lelaki. Dia akan jadikan anak lelaki dia sebagai benteng dalam peperangan. Anak yang laki-laki dia suruh pergi depan, pergi lawan musuh. Dia orang ni bapak dekat belakang, biar anak mati dulu. Tu nak anak lelaki, takkan nak suruh anak perempuan pergi perang. Tak kena. Dah anak lelaki je pergi perang. Anak lelaki gagah-gagah tu, badan kuat-kuat tu, sasa-sasa, pergi duduk depan lawan musuh. Mati tak apa, bapak kat belakang. Anak perempuan tak boleh buat begitu. Jadi sebab tu bila dapat anak perempuan, malu-malu. Ini cerita zaman dulu. Sekarang ni ceritanya orang bunuh juga anak. Tapi sebab lain ke, sebab malu dapat anak perempuan ke sebab dapat anak lelaki, malu sebab bunuh tu sebab lain. Maknanya zaman kita lagi teruk pada zaman Arab jahiliah. Kemudian juga seterusnya lagi, sahabat ni tanya lagi, "Summa ayu?" Apa lagi dosa besar? Yang ketiga Nabi kata, "Antuzaniya halilata jarika." Dosa yang paling besar ialah kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW ni dalam hadis ni, satu orang ulama menceritakan bahawa ia sama dengan apa yang ada dalam Quran, surah Al-Furqan ayat 68. Dalam surah Al-Furqan Allah sebut ayatnya berbunyi begini, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Orang yang mana tidak menyeru Tuhan yang lain bersama Allah, maknanya dia tak buat sekutu, tak buat syirik. "Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Dia tidak membunuh manusia yang Allah haramkan bunuh melainkan dengan hak. "Wala yaznun." Dan tidak berzina. Jadi dalam ayat ni Allah tak sebut secara khusus, Nabi sebut secara khusus yang riwayat Ibnu Mas'ud yang saya cerita tadi. Dosa yang paling besar ialah dosa syirik kepada Allah. Kamu tahu Allah tu Tuhan, kamu semayang, tapi kamu buat syirik juga pada Allah. Ini dosa paling besar. Berbeza dengan orang yang tak kenal Tuhan, yang syirik Allah. Itu lain. Yang kedua, dosa yang paling besar, bunuh. Bunuh tu besar dah. Dalam Quran Allah sebut bunuh saja. Tapi yang lagi besar pada membunuh adalah bunuh anak sendiri. Nanti akan datang tanda kiamat. Salah satunya ialah seseorang itu sanggup bunuh jirannya. Kalau ada orang dah bunuh sampai bunuh jiran, itu salah satu tanda besar kiamat. Dan yang dosa yang paling besar, Nabi sebut, dalam Quran sebut zina umum. Dalam hadis Nabi khususkan zina yang paling besar, zina dengan jiran sendiri. Zina dengan isteri lah. Maknanya terbalik.
Kalau lelaki tu dia berzina dengan isteri jiran, kalau perempuan tu berzina dengan suami jiran. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita semua insya-Allah. Dalam ayat ni juga nak beritahu kepada kita peranan hak jiran ni, kenapa disebut dalam hadis ni? Kenapa Nabi kata begitu besar sekali jiran? Dia diusik berzina dengan jiran je, tapi dosa dia lagi teruk daripada dia berzina dengan 10 orang wanita. Kenapa? Sebab seorang jiran ni tugas dia adalah dia macam pelindung kepada jiran yang lain. Penyelamat. Apa-apa hal jadi dia jaga. Rumah dia, contoh jiran tu balik kampung, dia tengok, oh dia jaga. Orang tu balik kampung, jadi aku kena tengok pasang lampu ke apa ke, dengar bunyi pelik ambil perhatian. Itu jiran. Begitu juga termasuk dengan jiran ni, saya baca kupasan ulama, termasuk orang yang di bawah jagaan kita. Kita jaga mereka. Khususnya macam bapa, dia ada anak-anak. Jadi tugas bapa ni penyelamat kepada anak-anaknya. Tapi teruklah satu bapa tu, dialah yang merosakkan anak dia. Begitulah, lagi teruk. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, cuma yang saya baca kupasan ulama pasal zina ni, dia haluslah. Kalau satu orang lelaki dia berzina dengan jiran atas dasar contohlah perempuan tu dia tak nak pun, tapi sebabkan dah kena pujuk ke apa ayat manis lelaki tadi, maka dosa tu tertanggung besarnya, lebih besar adalah pada lelaki tadi. Tapi kalaulah perempuan tu pun sama, satu kepala dengan dia, dialah yang pergi hantar mesej, bila nak datang rumah? Sudah. Dia yang tanya, dia yang mengajak, maka dosa besar tu ditanggung bersama mereka berdua. Dua-dua dapat dosa besar. Sebab tu bacalah na'udzubillah min dzalik. Minta lindung dengan Allah, semoga Allah pelihara kita. Bab zina ni kita tak tahu siapa diri kita. Jangan cakap besar. Para jemaah yang saya hormati, termasuk juga kenapa disebut pasal jiran ini, dalam hadis yang last tadi sebut pasal mencuri. Mencuri ni pun masalah juga. Mencuri ambil hak jiran. Ambil apa? Jangan ingat tak ada apa. Ambil buah dia sebelah. Buah rambutan, buah apa lagi? Pisang ke pisang dia tanam pisang, daun pisang ke? Dia tak ambil buah pisang, dia ambil daun pisang, jantung pisang. Apa jiran aku baik? Mana dia tahu? Dah minta izin ke belum? Dia ambil tanpa izin, dia mencuri itu lebih teruk daripada mencuri 10 buah rumah. Ini Nabi beritahu ni. Nampak macam kecil. Bab zina tu kita mungkin rasa bukan tak berlaku, benda tu berlaku. Tapi sebabkan mungkin ada iman, dia fikir banyak kali. Tapi bab mencuri ni ambil, dia tak pandang tu benda tu besar. Tak ambil sikit ke daun orang tu punya ada daun tak kira daun apa? Daun kari ke? Daun apa lah tak kira, serai ke apa? Kita nampak lalu senang dia petik sambil lalu je petik rumah orang tu. Jadi kalaulah dia tak minta izin, dia punya dosa tu lebih teruk daripada dia mencuri 10 buah rumah. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita pelihara diri kita. Jadi apa-apa saja yang melibatkan harta jiran, jangan berani-berani buat apa-apa, sebab dia besar dosa dia. Sebagaimana hadis yang saya baca tadi. Cuma hadis ni juga tak semestinya jiran itu khusus kepada orang beriman. Nanti tiba-tiba dia tanya, Ustaz, kalau jiran saya kafir, tak Islam, sama je. Islam ke tak Islam, bila sebut jiran, kita kena jaga dia. Hak dia ada. Apatah lagi kalau dia Islam. Sebab nanti akan datang pasal siapa yang patut kita dahulukan tentang berbuat baik dengan jiran. Jadi saya nak masuk seterusnya. Hadis seterusnya, babu yabda'u bil jari. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Minhal qala hadatsana Yazid bin Zurai'in qala hadatsana Umar bin Muhammad an abihi an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Satu lagi hadis, wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Dawud bin Shabura wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu zubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li ghulamihi ahdaita li jarina al-yahudiyyi ahdaita li jarina al-yahudiyyi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu atau kama qala. Hadis seterusnya ialah mengenai bab, sekarang ni cerita pasal buat baik. Tadi hak jiran.
dosa tentang apa yang malangnya kalau satu orang tu buat tak baik pada jiran. Sekarang kita bila nak buat baik, siapa yang patut kita dahulukan? Daripada tajuk tadi dah jawab dah, bab mengenai mendahulukan jiran. Bila kita nak buat baik, orang pertama yang kita kena fikir dalam kepala otak kita adalah jiran dulu. Jiran aku macam mana? Jadi hadis saya baca tadi, riwayat daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah malaikat Jibril menyuruh aku berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawasanya malaikat Jibril menjadikan jiran juga menjadi waris. Sebagaimana hadis yang saya baca awal-awal tadi ya. Cuma hadis ini di bawah tajuk bab mendahulukan buat baik kepada jiran. Jadi sebenarnya buat baik di sini apa maksudnya? Ialah berbuat baik dari segi memberi. Kalau kita nak bagi sesuatu, siapa patut dulu? Jawapannya jiran. Khususnya makanan. Akan datang nanti cerita pasal bila kita masak makanan, lebihkan kuahnya, dan kuahnya beri kepada jiran. Tapi bukan kuah saja boleh lauk sikit, kedekut betul. Memanglah hadis sebut bagi kuah, tapi bukan kuah saja. Dan makanan yang terbaik untuk diberi pada jiran adalah yang berbentuk daging. Daging. Tak kira daging kambing ke, daging lembu ke, yang penting daging. Sebab daging itu bila dia masak, dia akan keluar dia punya, daripada daging itu boleh meresap pada lauk yang kita masak, dia jadi sedap lah. Berbeza dengan ikan ke apa yang lain. Jadi kalaulah kita ada buat begitu, berilah pada jiran. Khususnya kita nak dekat Ramadan ini. Ramadan memang bulan sedekah, dan orang yang patut sedekah ialah jiran. Tapi saya selalu pesan, kalau kita bagi pada jiran, berilah kerana Allah. Jangan minta dia balas balik. Sebab apa? Dia jadi tabiat hari ini, bila kita bagi, kita minta dia balas balik. Betul tak? Sanggup tunggu depan pintu rumah dia. Kita bagi mangkuk apa-apa kan, lepat ke apa kan, bagi balik, nanti bagi balik mangkuk ya. Bagi mangkuk, cuba orang tu bagi mangkuk kosong. Kosong je. Ada yang dah bagi pun, isi pun dia marah juga. Dia bagi karipak kosong. Kan Ramadan kan, mana kita tahu apa benda orang tu masak. Jadi janganlah minta dibalas, bagi je. Sebab hak kita daripada hadis ni beritahu, bagi, memberi tanpa tuntut balas. Dan sifat orang yang suka memberi tanpa tuntut, dia ahli syurga. Sebagaimana dalam surah Al-Insan. Sekarang ni sebagi Jumaat tadi baca panjang-panjang. Nanti kalau Jumaat subuh dah awal balik, saya akan baca balik surah Al-Insan. Surah Al-Insan ni cerita pasal syurga awal-awal dia. Sifat ahli syurga. Salah satunya dalam Quran Allah sebut, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ni sifat ahli syurga. Apa dia buat? Sesungguhnya kami beri makan kepada kamu kerana Allah. Kami tak ingin kepada kamu balasan. Mana kami bagi, kamu balas balik. Kami tak minta balas. Wala syukura, hatta terima kasih pun kami tak minta. Begitu. Ni kita bagi, kalau orang tak terima kasih tak apa, jangan marah, senyum je. Ada juga yang ungkit, terima kasih pun tidak. Nah, mana dia bukan sifat ahli syurga Sifat ahli syurga, balas pun tak minta, terima kasih pun tak nak. Sebab dia apa? Nak apa? Liwajhillah, nak redha Allah. Jadi Allah dah redha dengan aku pun dah cukup dah. Kau tak nak bagi apa pun tak ada masalah. Ini sifat ahli syurga. Maka balik pada hadis, kalau kita nak memberi, berilah kerana Allah. Bagi je apa kita nak bagi, sedap macam mana pun kita masak, bagi sahaja. Dan jangan diingatkan balik apa yang kita bagi. Lupakan. Cuma kalau tak sedap tu kena fikir banyak kali lah kerana nak bagi Kalau makanan tu jenis orang tak suka, jadi janganlah kita bagi pada jiran. Kita mungkin suka, orang lain tak suka. Tengoklah selera orang jiran juga. Dan hadis yang kedua saya baca tadi, ada satu hadis riwayat pada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ceritanya telah disembelih seekor kambing. Bila sembelih kambing tu, maka dia mula cakap kepada hamba dia, pada khadam dia, iaitu apa dia? Berilah kepada jiran kita Yahudi, berilah kepada jiran kita Yahudi. Maknanya dia suruh si khadam dia tadi,
Kau pergi hantar daging kambing ni dekat jiran kita. Tapi jiran tu Yahudi. Sebab tu jangan marah sangat Yahudi. Walaupun Yahudi ni ramainya tak dipakai, tapi ada juga dia tu punya kebaikan. Adalah, walaupun tak banyak. Sebab ada juga Yahudi yang jadi sahabat Nabi SAW. Antara yang masuk Islam siapa? Abdullah bin Salam. Ni sahabat Nabi ya. Jangan nak hina sangat Yahudi. Sebab ada Yahudi yang jadi sahabat dan lebih baik daripada diri kita. Saya dulu pernah cerita kan, guru kepada guru saya, orang Yahudi yang masuk Islam, dan dia belajar ilmu agama, ngaji betul-betul, sampai dia ada sanad hadis Bukhari, semua hadis yang dia belajar, dan dia mengajar. Guru saya pergi belajar kat situ, jadilah guru Yahudi itu jadi guru pada beliau. Jadi saya ni jadi anak murid, cuculah kepada guru saya yang Yahudi tadi. Jadi jangan pandang hina pada Yahudi. Ada Yahudi yang Allah beri hidayat kepada dia, cuma ramainya tak dipakai lah. Sebagaimana apa yang terjadi pada Palestin sekarang. Dan para jemaah yang saya hormati, bila ada berdasarkan hadis yang lain, saya baca dalam hadis yang lain yang tak disebutkan dalam kitab ini, iaitu bila sahabat ni masak, dia nak bagi kat jiran, tiba-tiba ada satu orang cakap, kenapa nak bagi kat jiran, kenapa nak bagi kat Yahudi tu? Marah betul dengan Yahudi, kenapa nak bagi kat Yahudi? Sampai dia kata, asrahakallah, semoga Allah memperelokkan kau. Maksudnya bertuah betul kau ni, ramai-ramai jiran kita kau Yahudi juga kau nak bagi. Begitulah maksudnya. Maka jawab si Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia jawab, sesungguhnya aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya buat baik kepada jiran, sehingga dilihat jiran itu seolah-olah macam pewaris, dapat harta daripada kalau dia mati. Seolah-olah macam begitu. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, jiran kita bukan Yahudi ya. Tak tahulah tuan-tuan haji depan saya ni jiran dia Yahudi. Kalau bukan Yahudi lebih patut kita memberi. Lagi kalau orang Islam, jangan duk ingat keburukan yang dibuat. Sekarang ni cerita pasal hadis suruh amal buat baik, beri kepada mereka. Kalau kita duk ungkit pasal keburukan yang mereka buat pada kita, sampai bila pun kita bukan jiran yang terbaik. Kita tu juga boleh dipanggil al-jar su', jiran yang jahat, jiran yang tak baik. Sebab apa? Kita sama macam jiran sebelah tadi. Jiran tu tak baik, kita pun balas tak baik. Maka kita sama-sama tak baik, maka kita juga dipanggil al-jar su', jiran yang tak baik, jiran yang jahat. Maka cara nak beza dia apa dia? Memberi. Jadi memberi ini juga melambangkan kita tu bukan jiran tak baik. Berilah selalu apa yang kita mampu bagi. Tapi sebagaimana yang saya pernah sebut dalam hadis kitab ini yang sebelumnya, pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya, andai katalah kalau kita tak nak bagi, kita ada bawa balik makanan tak nak bagi, maka bawalah balik makanan tersebut dalam keadaan bersembunyi. Makanan tu jangan ditunjukkan. Contoh bawa balik durian, kan durian kan nampak, bau dia sampai, maka sembunyikan. Letaklah dalam plastik ke, plastik hitam ke, orang tak nampak. Bawa pun macam bersembunyi. Ni sebab nak jaga hak jiran punya pasal ni. Bukan pasal tak nak bagi dia makan, tak. Kita ni tak mampu nak bagi kat dia, jadi kita nak jaga hati dia, kita sembunyikan. Ini adab akhlak. Jangan bawa balik durian tu melenggang macam ni kan. Oh, dia bawa tu, berdepa bawa tu. Punyalah sakit hati jiran nanti ya. Dan selepas tu ada lagi hadis-hadis yang cerita pasal ni daripada hadis dhaif, tapi saya kongsi juga sebab dia amalan yang baik. Kalau kita dah bawa buah makanan tu bawa masuk dalam rumah kita, beritahu ke anak kita atau keluarga kita, jangan makan kat luar. Ni anak kita ke cucu kita makan buah tu pula kat luar kan, sebelah depan rumah jiran tu. Dah tak bagi makan depan dia. Tambah sakit hati orang tu kan. Jadi pesan ke anak cucu kita, jangan makan kat luar, makan dalam rumah. Dah habis makan baru keluar. Begitulah adab dan akhlak dengan jiran. Bukan kita jaga, dengan anak-anak cucu pun kita kena pesan begitu. Supaya apa? Ini jiran yang terbaik. Kita baik dengan jiran, insya-Allah dia akan jadi saksi depan Allah bahawa kita adalah jiran yang baik. Sebab kita memberi dan kita jaga hati dia. Walaupun kita kadang-kadang sakit hati dengan dia. Yang sakit hati kita dengan dia tu lantak. Itu biar Allah maafkan kita. Maafkan dia, Allah maafkan kita. Tapi kita jangan balas. Jadi mula siapa nak bagi, bagi kepada jiran. Dan selepas tu akan timbul persoalan. Okay, sekarang nak bagi pada jiran. Dah mula dengan jiran. Jiran pula ramai. Mana satu nak dahulu kan? Mana satu saya nak patut memberi dahulu?
Maka jawapannya adalah berdasarkan hadis. Wa bi qala hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talhata an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baban atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kita dengar azan dulu. 40 minit, 40 saat. Tak sempat nak habis terjemah. Terjemah yang saya hormati, sambung balik hadis tadi. Riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya banyak kali sebut pasal nama Aisyah ni. Kita orang Melayu sebut Aisyah, Aisyah. Arab sebut Aisyah. Ain, alif, hamzah, shin, ta marbuta. Aisyah dalam hadis lah. Ini nama beliau dalam sebutan Arab. Kita Aisyah, bolehlah. Tak ada masalah pun segi nama tu. Semua saya beritahu yang Sayyidatina Aisyah, dia bukan Aisyah, Aisyah. Sebutan nama dia. Baik, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai 2 orang jiran. 2 orang. Mana satu yang patut saya memberi hadiah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang patut engkau beri hadiah ialah orang yang paling dekat pintunya dengan kamu. Mana yang paling pintu hadap ke rumah kita, itulah yang patut kita bagi hadiah dulu, bagi makanan kepada dia. Walaupun rumah dia tu, dia ada contoh 2 rumah, tapi satu rumah ni dia dekat dengan bangunan rumah kita, tapi pintunya sebelah sana. Yang ni pula rumah ni jauh sikit, tapi pintu menghadap sini. Mana yang lebih dekat pintu daripada dua-dua? Yang itulah patut dahulukan beri hadiah. Dia tengok pintu, dia tak tengok bangunan. Jadi pintu mana menghadap. Sebab apa? Kenapa pintu? Dia ada sebab dia. Sebab bila pintu tu depan dengan rumah kita, dia lebih tahu apa yang hal masuk keluar daripada rumah kita. Maka dia lebih berhak didahulukan untuk memberi kebaikan. Dia tahu rumah kita masuk buah ke, bawa keluar barang ke, bawa beli perabot baru ke, dia tahu. Bawa beli baru. Dia tahu sebab dia menghadap rumah kita. Maka orang yang patut dahulukan dia dulu. Ini sunnah sunnah. Tapi bukan maknanya salah kalau kita bagi yang tadi. Bukan dia berdosa, tidak berdosa. Dari segi dahulukan mana satu? Jawapannya paling dekat pintu dia. Dan bila saya sebut pasal jiran yang paling dekat ni, sebenarnya ada segi ilmu tasawuf, ilmu hati. Ada lagi jiran, ada lagi dekat jiran sebenarnya. Siapa dia? Bukan yang paling dekat pintu. Dia hari-hari bersama kita pergi mana pun. Bukan isteri ya. Isteri memang dekat lah. Malaikat Raqib dan Atid. Ini ilmu tasawuf kan, saya kata tadi ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, kita kena jaga hak jiran yang paling dekat dengan kita, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Allah sebut dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kamu daripada urat leher tengkuk kamu. Kita ni rasa diri kita dengan diri kita. Malaikat tu lagi dekat. Tunggu je. Kalau nak mati tu tunggu bila nak mati. Yang ni tukang catat amal baik, ni tukang catat amal tak baik. Jadi malaikat tu dia dekat, maka kita kena jaga hati mereka berdua. Macam mana pula tu? Kena jaga hak dia. Iaitu yang disebutkan dalam kitab ini ialah janganlah kita selalu dekat dengan bau yang tak wangi. Iaitu kita kena selalu bersihkan diri kita. Biar diri kita wangi selalu. Kemudian janganlah selalu makan benda yang tak wangi. Sekali-sekala tak apa. Sebab malaikat yang rahmat ni, dia tak suka bau yang tak wangi. Syaitan dia suka bau yang tak wangi. Jadi terbalik. Bila benda busuk datang, maka syaitan dekat, malaikat ni lari. Tapi malaikat Raqib hati dia tak lari ya. Dia nak tulis pahala, nak tulis dosa. Dia lari untung Makan benda busuk-busuk kan, makan bawang nanti malaikat lari. Boleh buat dosa. Mana ada, sama je. Atau macam malaikat maut. Malaikat maut lagilah. Tak ada yang terkecuali, tak ada. Kita buatlah benda apa pun, dia duduk tepi tu, dia tunggu, standby. Mati, kejap lagi aku cabut nyawa kau. Iaitu malaikat yang memang tak berpisah dengan manusia. Tapi ada setengah malaikat yang kita kena jaga. Dan juga antara lagi, selain daripada makan benda yang berbau, kita jangan cakap benda tak elok. Makin hamun, mencarut, mengumpat dan sebagainya. Malaikat ni yang tadi kan dia baik, duduk dekat dengan kita. Bila kita keluar benda-benda tak baik, dia terus keluar bangun. Bila dia bangun, siapa datang? Syaitan. Bila syaitan datang, jangan pelik lah perangai kita macam syaitan. Dia kaedah dia begitu. Lari malaikat, datang syaitan.
Datang malaikat, syaitan lari. Jadi macam mana kita nak berkawan dengan malaikat? Selalulah berwangi-wangian dan selalulah mulut kita cakap benda yang baik. Benda baik je keluar, wangilah keluar daripada mulut kita. Ini hak jiran yang sukar juga nak dijaga. Sebab malaikat tak nampak, yang jiran nampak pun kita tak jaga, yang tak nampak lagilah tak jaga. Para jemaah yang saya hormati, begitu juga sebenarnya kita jaga hak jiran ni lebih khusus kepada hari-hari tertentu. Contoh, hari raya. Inilah hari yang terbaik, kadang-kadang jiran tu susah, inilah masa terbaik kita buat baik pada mereka. Antara lagi selain daripada hari raya, ada lagi hari yang kita patut buat baik. Bila? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni ada sebut. Kita kena buat baik kepada jiran juga sebenarnya. Walaupun tak sebut secara khusus, tapi termasuk juga kita kena buat baik kepada jiran. Dan juga kalau mampu berilah yang lain-lain. Contoh macam beri pakaian, beri buah, beri manisan. Itu ikut kemampuan poket kita masing-masing. Yang penting ada memberi. Jangan tak bagi langsung. Sebab apa? Jiran ni dia akan tuntut dekat akhirat. Tapi yang lagi bahaya, kalau jiran datang rumah kita, ketuk pintu. Janganlah tak buka ya. Jangan tak buka. Kena buka. Sebab apa, ada hari yang akan datang nanti, saya tak sempat. Jiran yang akan mengadu depan Allah, ya Allah, aku datang rumahnya tapi dia tutup pintu, ya Allah. Maka sebab tu orang macam ni dia akan sumbat dalam neraka. Allah akan tarik dia masuk neraka. Jadi bila jiran datang ketuk pintu, bukalah. Walaupun kadang sakit hati, tengah malam dia datang. Ya tu Haji. Berjiran dan jatuh dia waktu kita di mana anak-anak itu ambil makan ambil kapal kapal. Dengar para jemaah dengar soalannya. Buah orang sebelah jatuh dalam tanah kita. Jatuh tak apa lagi, ambil pergi makan. Jadi sebaiknya kita lah minta izin, pergi minta halal. Jangan diam, minta halal. Kalau dia dah bagi halal secara umum, okey. Contoh dia cakap, tak apalah Haji, ambil je lah, nak cucu nak makan, tak apa halal, aku ambil je. Itu okey, selamat. Maknanya hari jatuhnya buah tu dia tak ada, kita ambil hal umum tadi. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia tak kata begitu, maka setiap kali nak ambil, kena minta izin. Minta maaf saya nak ambil buah ni boleh ya? Ambil lah. Mana jatuh lagi? Minta lagi. Begitulah seterusnya. Memang dia akan bagi, cuma adab akhlak kita minta izin. Supaya kita tak makan benda haram. Tapi kalau dia bagi tahu secara umum, macam saya bagi contoh tadi, siapa-siapa nak ambil, ambil je lah. Tak termakan pun contohnya. Okey, masa tu tak apa. Bismillah, ajak orang lain makan sekali. Para jemaah yang saya hormati, ini cerita adab akhlak kita dengan jiran. Moga-moga kita semua jadilah jiran yang terbaik buat jiran kita. Kita tak mampu nak jadi jiran yang terbaik, tapi kita boleh berusaha untuk buat yang mana mampu kita buat. Contoh macam saya kata tadi, paling kurang kita tak boleh bagi, janganlah tunjuk kat dia. Simpan-simpan lah senyap-senyap. Bau pun kalau boleh jangan sampai, bau dia. Kalau boleh. Kalau nak juga bagi, bagilah dengan cara yang mulia. Bukan nampak sangat dia tu macam berhajat. Ada juga yang kau ajar bagi cara macam orang kata, dia ni macam miskin sangat lah, berhajat sangat, janganlah. Muliakan dia. Bagi dengan cara yang elok, bagi tangan dengan, jangan macam buat campak, letak elok. Macam kita bagi keluarga kita sendiri. Wallahualam, moga-moga ilmu yang kita dengar ini bermanfaat. Kongsilah ilmu ini kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته